Dan saya tahu di kalangan Saitro PN, Tun punya tim dan juga Bersatu punya tim, dia orang gaduh sekarang ni. Dia orang duk bergaduh sekarang ni. Masing-masing duk kutuk diri masing-masing. Masing-masing duk tunjuk mereka yang terpaling. Tapi tak apalah. Itu hal. Bila saya cek Saitro PN Bersatu, Saitro Bersatu pun tak carry cerita SD 120 ni. Hamzah Zainuddin, Saitro dia orang, Ratu Naga ke, siapa 2-3 orang Saitro dia orang, saya nampak dia orang tak carry pun cerita 120 SD ni. Yang carry Saitro Tun. Bila saya teliti balik, rupa-rupanya dia orang sudah dapat maklumat bahawa kroni Tun dan anak Tun sedang dan sudah pun disiasat oleh SPRM. Tuan-tuan perasan tak? Cerita kerajaan nak tumbang hari Jumaat tu jatuh hari yang hampir sama pada bangunan Ilham disita. Dan jatuh pada hari yang sama bekas PM disiasat SPRM. Bekas PM disiasat SPRM. Dan dalam laporan tersebut bukan setakat bekas PM, anak-anaknya juga dikatakan disiasat oleh SPRM. Saya baca balik berita tersebut. Ni minggu lepas punya berita. SPRM panggil bekas Perdana Menteri Ketua Sulit minggu ini. Seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan sesulitnya dipercayai akan dipanggil SPRM dalam minggu ini. Beliau antara bekas pemimpin tertinggi kerajaan sedang disiasat kerana disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Satu sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia, siasatan dijalankan juga terhadap kekayaan dimiliki ahli keluarga pemimpin tertinggi berkenaan, termasuk anak-anak dan isterinya. Sumber berkata penaung kepada sebuah syarikat yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada individu itu ketika beliau memimpin negara semasa pandemik COVID-19. Okey, yang ni mungkin bukan bukan Tun Mahathir. Namun begitu, dekat bawah ni dalam perkembangan berasingan. Yang tu tadi kita cerita 2 PM sama ada Muhyiddin ataupun Ismail Sabri. Sumber berkata SPM juga telah menjalankan kesiasatan terhadap seorang lagi bekas pemimpin tertinggi disyaki menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga menyebabkan gergasi petroleum negara kerugian lebih 500 bilion sehingga 1979. Kenapa tujuan dia orang ni nak dalam kes ini keluar? Cerita ni tak blow up, tuan-tuan, tak meletup. Cerita ni tak meletup. Tiba-tiba yang meletup cerita apa? Cerita 120 SD tu. 120 SD tu meletup. Cerita ni tak meletup. Dan siapa yang kenal Mahathir, dia tahu. Kelebihan Mahathir adalah dia pandai media diversion. Saya bagi contoh. Peristiwa Memali tahun 80-an. Untuk apa, tuan-tuan? Pada masa itu, dia ada konflik dengan timbalan dia. Tun Musa Hitam. Pada masa itu, dia ada konflik dengan Musa Hitam. Dia pergi ke luar negara. Musa Hitam buat keputusan. Akhirnya Musa Hitam yang jadi kambing hitam. Dalam kes Memali. Sedangkan orang lebih suka Musa Hitam daripada Mahathir pada masa itu. In fact, bapak saya ada buku. Ditajuk buku itu adalah 2M. 2M ialah 2M. Saya tengoklah lebih kurang 2M. Tulisan Syed Hussein Alatas. M tu Mahathir dan Musa. Orang lebih prefer Tan Sri Musa, sekarang ni Tun kot, daripada Mahathir pada waktu itu. Itu diversion. Saya banyak, kalau nak cerita diversion banyak. Ini cerita contoh. So bagaimana dia berjaya gunakan media, gunakan peluang, gunakan apa orang kata peristiwa untuk nak divertkan isu. Now, kita jangan nafikan Memali itu peristiwa itu berlaku, kematian berlaku. Tetapi adakah dia sebagaimana yang didakwa? Itu Memali. Tuan-tuan ingat tak peristiwa Al-Arkam diharamkan? Itu tahun 80-an, tahun 90-an. Al-Arkam diharamkan. Peristiwa itu berlaku. Al-Arkam itu masih ada sampai sekarang, masih ada. Tukar nama je. Tetapi bukan Al-Arkam itu baru wujud pada waktu itu. Al-Arkam itu dah wujud sejak daripada tahun 70-an, 80-an dah. Tapi kenapa pada waktu itu tiba-tiba dia diharamkan? Sebab Mahathir tengah struggle
nak melawan sentimen agama yang dibawa oleh PAS. So dia nak tunjulkan ekstremism di dalam kelompok agama ini. Tahun 90-an. Dan rakyat percaya. 80-an pun rakyat percaya. Masuk tahun 2000. Apa yang berlaku tahun 2000 tuan-tuan? Al-Ma'unah. Kan? Al-Ma'unah pada waktu itu berlaku pada 2 Julai tahun 2000. Saya tak menafikan bahawa Al-Ma'unah itu berlaku. Saya bukan kata itu konspirasi kerajaan. Memang ada rampasan harta pula. Senjata dan sebagainya. Memang ada. Tetapi Mahathir guna peluang itu untuk blow up sehingga rakyat berasa khawatir dan takut. Akhirnya mereka bernaung di bawah Mahathir. Peristiwa apa berlaku tahun 2000 tuan-tuan? Reformasi. 1999. Masuk tahun 2024-23 ini, cerita dia terkeluar. SPRM mula menyesat. So, untuk divertkan isu itu, cerita ini keluar. Dan saya perasan, dan saya tahu, di kalangan Saitro PN, Tun punya tim dan juga Bersatu punya tim, dia orang gaduh sekarang ni. Dia orang duk bergaduh sekarang ni. Masing-masing duk kutuk diri masing-masing. Masing-masing duk tunjuk mereka yang terpaling. Tapi tak apalah. Itu hal masing-masing internal dia orang lah kan. Dan yang menariknya, bila 120 AD. So, apa kaitan Raja Petra? Tuan-tuan, Raja Petra ni dibayar. Dia ni mercenaries. Dia dah pergi negara luar. Apa dia nak risau? Siapa bayar aku? Aku ceritalah. Aku sembang lah apa sekalipun. Negara kita boleh buat apa? Dia dekat London. Dekat UK. Dia nak cakap apa sekalipun. Negara kita tak boleh buat apa tuan-tuan. Kita tak boleh ambil tindakan pada dia. So, bila dia tunjuk. Kan? Percanggahan dakwaan 120 SD. Pemerhati politik berada dalam keadaan berjaga-jaga setelah seorang penulis blog mendakwa pembangkang memperoleh 120 SD. Pengarah pilihan raya Muhammad Sanusi juga kata sudah cukup. Bagaimanapun semakan terhadap dakwaan Raja Petra dan dokumen yang pegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Apa yang ditunjukkan oleh Raja Petra? Dalam video yang disiarkan pada hari Jumaat, Raja Petra mengangkat 3 keping kertas. 3 keping kertas yang ini diangkat. 2 keping kertas pertama didakwa sebahagian daripada senarai 5 muka surat ahli parlimen yang telah menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Saya rasa ni kot. Yang ni, betul. Yang ni lah, dua-dua tu lah. Perhatian lebih teliti pada kedua-dua muka surat itu menunjukkan ia adalah senarai semua 222 ahli parlimen. Betul. So, ada semua senarai 22. Terdapat 6 ruang iaitu kawasan pilihan raya, nama, parti gabungan, setuju atau tolak. Di bawah 2 jalur terakhir, pilihan ahli parlimen dinyatakan dengan menyalahkan sama ada setuju atau tolak, berwarna putih, manakala jalur yang satu lagi dikelabukan. So dekat situ dia tulis UMNO 11 orang yang sign SD, MCA 2, MSC 1 total 14, Muda 1, Warisan 3, GPS 23, JRS 6, Sabah 1, Sabah 2, Bebas Sabah 2, PBM 1 total 37, so PN 72 total 123. 5 ahli bersatu yang hianat akan ikut. Sementara itu keping kertas ketiga mengandungi jumlah penyokong SD dinyatakan. Nah berapa jumlah dia? Menurut kertas ketiga yang ditunjukkan Raja Petra, 14 daripada UMNO macam saya sebut tadi. Senarai yang dikatakan itu mendakwa Muda, GPS, macam saya sebut ya. Selanjutnya senarai itu mendakwa 3 daripada 5 ahli parlimen akan menyokong. Total 123. Fine. Siapa sebenarnya yang berpaling tadah? Alright. Walaupun keseluruhan senarai 123 ahli parlimen telah menandatangani SD tidak tersedia, terdapat gambaran dari 2 helai pertama yang ditunjukkan oleh Raja Petra. Ini gambaran ini. Gambaran ini nampak. Dia bila ditunjuk tu nampak. So kita boleh pause dan kita boleh tengok. Senarai di sebelah kiri skrin adalah untuk Perlis, Kedah, Terengganu dan senarai untuk Pulau Pinang. Bagaimanapun, ia tidak menunjukkan sebarang perubahan dalam sokongan masing-masing. Sementara itu, di sebelah kanan, skrin sebelah kanan lebih sukar dibaca, tetapi dipercayai menunjukkan sebahagian Johor dan serta Sabah. Daripada senarai itu, sekurang-kurangnya, seorang ahli parlimen BN Johor didakwa menyokong pertukaran kerajaan mengikut senarai yang ditunjukkan. Walau bagaimanapun, lebih ketara bagi ahli parlimen Sabah. Ketiga-tiga ahli parlimen Warisan yang partinya berkod warna ungu disenaraikan sebagai menolak SD. Warisan dikatakan menolak, bercanggah dengan jumlah yang ditunjukkan oleh Raja Petra. Iaitu dia kata Warisan ada 3. Tapi dalam senarai dia kata Warisan menolak. So yang mana satu? Warisan terima ke Warisan tolak? Tiada seorang pun daripada ahli Warisan yang menarik balik sokongan kepada kerajaan paduan. Kata ahli parlimen,
Kota Belud, Munirah Majlis kepada Majlis Malaysia Kini. Sementara itu, senarai itu menunjukkan ada 6 ahli parlimen GRS serta 2 ahli parlimen BN Sabah didakwa menyokong langkah itu. Itu termasuk daripada ahli parlimen BN yang tidak senarai dalam pengiraan Raja Petra. Malaysia Kini cuba mendapatkan maklumat daripada mereka yang terlibat. Ketika dihubungi Presiden PBM dan ahli parlimen tunggal Larry Seng, dia tidak pernah didekati untuk mendandatangani sebarang SD. Sebab dekat sini dia kata PBM ada satu, Larry Seng ada satu. PBM ni parti, saya lupa nama PBM, Parti Bangsa Malaysia. Larry Seng, orang Sarawak. Dulu dengan saya. Dia kata tak ada orang datang minta sign SD dengan dia. Bagaimana Sabah? Pencegahan dalam dokumen Raja Petra mengesahkan dakwaan ahli majlis tertinggi UMNO Lokman Adam bahawa warisan dan JRS tidak akan menyertai langkah politik yang dispekulasikan. Bagaimana dengan GPS? Premier Sarawak mengatakan bahawa ini semua adalah masa. Kan? Dia kata, GPS kata ini adalah semua buang masa. Okay. Okay. Ini adalah kenyataan Abang Jo kira-kira 6 hari yang lalu. Okay. Baiklah, bertemu semula Premier Sarawak Tan Sri. Saya share. Abang Johari Tun Oping menafikan keterlibatan dalam langkah Dubai untuk membentuk kerajaan baru di peringkat persekutuan bersama Perikatan Nasional PN. Katanya gabungan Parti Sarawak GPS pimpinannya tetap dengan pendirian memberi fokus kepada kestabilan politik negara dengan menyokong kerajaan perpaduan untuk menggerakkan agenda pembangunan negeri itu. No, kita yang pentingnya ialah kestabilan kerajaan Malaysia. Kita bersaing dengan rakan-rakan neighbor kita. Kalau Malaysia akan kabut ke Datuk, siapa nak ngambil duit ke Malaysia? Nah, kalau investment sudah masuk, peluang Dia kata kalau kelang kabut macam ni, siapa yang nak bawa duit ke dalam Malaysia? pekerjaan akan kurang. Yang jadi mangsa rakyat. Pemimpin berkebut-kebut pakai apa? Pemimpin buat apa? Termasuklah saya macam juga heran juga apa hal nama saya ni masuk dalam Dubai ya. Nak jadi apa? Perdana Menteri. Ada. Dia kata saya pun heran kenapa nama saya pun dimasuk dalam tu nak jadi apa? Dia kata. Kan? Saya translate lah untuk tuan-tuan Kan? Kalau tak masa macam je saya pun terkejut juga. Oh, tidaknya offer saya Perdana Menteri. Saya tahu juga kita nangga baju kita pun. Tangga sukat baju kita. Kita pakai baju sukat tu aja lah. GPS 23 ke. Dah you naik, ya yang ngencang you lagi di bawah. Okay. Kan kita follow ye. Okay. Ramai orang tak faham dia cakap tu. Dia kata, dia terletak nama saya sebagai Perdana Menteri. Dia kata, dia letak nama saya sebagai Perdana Menteri. Dia kata, kita pun faham, kita ukur baju di badan sendiri. Kita ukur baju di badan sendiri, dia kata. Kami ni 23 kursi. Dia lantik kami jadi Perdana Menteri. Kat bawah nanti dia hentam kita. Encang tu maksudnya hentam. Dia hentam kita sebab kita 23 kursi. PN ada 71 kursi. Takkan yang 71 kursi tak nak jadi Perdana Menteri. Dia letaklah kita jadi Perdana Menteri dulu. Tapi sebab kita 23, akhirnya dia hentam. Kita dia naik. Kita bukan paloi. Kita bukan bodoh. Bang Jo kata. Tak, isunya tuan-tuan, saya macam ni. Raja Petra ni, saya dah tahu dia menipu. Kan? Saya dah tahu lama dia menipu. Dah orang sampai anxiety. Sebenarnya bukan cerita tu. Kita kena fokus dengan Tun Mahathir dan anak-anak dia ni. Kena siasat ni. Tu Raja Petra kita tahu dia memang penipu. Muka pun muka penipu. Yang korang bijak pandai ni boleh percaya pada dia. Tu kenapa? Kan? Okay. Dan yang kedua, Sanusi cakap macam tu Is. Sanusi tu pun dapat daripada Raja Petra. Kenapa? Saya kata tadi, ada dua tim. Satu bersatu. Satu tim Mahathir. Bersama dengan Mahathir itu bersatu ke PAS. PAS.
So, PAS faham apa yang Saitro Tun nak bawa. So, dia pun carry naratif yang sama. Faham tak? Sanusi ni propagandis. Dia macam saya juga propagandis. So, dia carry apa yang Raja Petra bawa untuk nak lindungi berita Tun yang kita cerita tu. So, lepas ni tumbang lagi kerajaan guys. Macam ni lah tuan-tuan. Tumbang ke tak tumbang ke, saya macam ni lah. Jadi kerajaan ke, jadi pembangkang ke, saya macam ni lah. Inilah saya. Itulah tuan-tuan. Kita tak risau. Memang rakyat akan sedih. Memang rakyat akan merana negara akan menderita. Kita faham. Kalau tumbang rakyat akan menderita, masa tu, pastikan tuan-tuan ada dengan saya, kita hentam kau lunyaikan geng-geng pengkhianat ni. Boleh tuan-tuan? Setuju tak? Setuju tak setuju? Terima kasih. 10,000 orang juga menonton kita malam-malam ni. Panggilan takhir. Untuk mereka yang nak pergi mancing di Pulau Tuba pada 20-21 Januari ini, tolong hubungi nombor ini sehingga 19 hari bulan Januari. Sekian saja daripada saya. Selamat malam saya ucapkan. Sehingga kita bertemu lagi. Selamat beristirahat. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Dan doakan saya dalam keadaan baik dan sejahtera. #Pasik tuan-tuan. Boleh tak kita bagi last hashtag Pasik? Last hashtag Pasik. Boleh tak? Tolong tuan-tuan.